Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1515, antara paparan utama. Warisan dapat dana sindiket dadah, benar atau fitnah? Tidak hilang bisa ular menyusul akar. Patutlah Tun M tidak mahu Anwar menjadi PM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara dikejutkan dengan satu berita yang menggemparkan apabila seorang penaung badan bukan kerajaan NGO berpangkat Datuk disyaki dalang sindiket pengedaran dadah ditahan dalam serbuan berasingan di Kota Kinabalu dan Pantai Timur Sabah pada Isnin. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata, lelaki berusia 40 tahun yang juga ahli perniagaan antara 10 individu yang ditahan dalam serbuan pada jam 2.30 pagi. Kita menahan 2 individu yang juga peniaga dan pembantu peribadi, seorang penyewa awam berperanan sebagai transporter bagi sindiket itu. Seorang individu lagi disyaki keldai dadah serta 2 lelaki merupakan pengedar dadah. Kita menahan 2 individu yang bekerja sebagai penyedia tapak dan pengarah urusan rangkaian restoran yang berperanan menguruskan kewangan sindiket serta seorang penganggur merupakan tontor sindiket itu, katanya pada sidang akhbar di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman kemarin. Ayub Khan berkata sindiket pengedaran dadah syabu itu dipercayai aktif sejak 2015. Risikan mendapati sindiket terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran antarabangsa dan tempatan. Mereka mendapatkan bekalan dadah syabu dari negara jiran di Semenanjung untuk diseludup ke pasaran di seluruh Sabah, terutamanya di Pantai Timur Sabah, Filipina dan Indonesia, katanya. Beliau berkata sindiket itu dipercayai membawa dadah ke Sabah dengan menggunakan keldai dadah menerusi syarikat penerbangan komersial dan kiriman kargo laut. Bekalan dadah akan disimpan di Sabah sebelum diagihkan kepada pengedar-pengedar sindiket sebelum diseludup kepada pembeli di Indonesia dan Filipina, tambah beliau. Ayub Khan berkata hasil siasatan awal polis mengesan ahli sindiket berusia 30 hingga 48 tahun itu memiliki pelbagai aset seperti kenderaan mewah, banglo dan 12 syarikat perniagaan dalam bidang pelancongan, pembinaan petrokimia, minyak dan gas serta pembuatan. Kita turut mengesan sebuah feri dan rangkaian restoran yang dimiliki oleh ahli sindiket berkenaan, katanya. Beliau berkata siasatan dijalankan di bawah peruntukan Seksyen 130V Kanun Keseksaan, Kesalahan Jenayah Terancang dan prosedur pula adalah di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Siasatan di bawah SOSMA adalah bagi membolehkan pembenterasan kegiatan jenayah berkaitan sindiket secara menyeluruh. Siasatan juga sedang dijalankan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA TFPUAA 2001, katanya. Namun yang tidak lunak didengar apabila kejadian itu dikaitkan dengan parti warisan oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab seperti yang telah disebarkan melalui aplikasi WhatsApp yang kononnya warisan mendapat dana daripada aktiviti tersebut. Sebagai respons segera, warisan menafikan sekeras-kerasnya tuduhan pihak tertentu yang mendakwa kononnya parti itu mendapat dana atau mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah. Setiausaha Agung Warisan Datuk Loreto Padua berkata parti itu menganggap tuduhan yang dilemparkan sebagai fitnah politik melampau bagi menjatuhkan reputasi parti itu serta pemimpin-pemimpinnya. Beliau berkata sekiranya tuduhan itu terus berulang, parti itu tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang mengaitkan warisan dengan apa-apa aktiviti atau sindiket haram yang melanggar undang-undang. Warisan kesal masih ada segelintir pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab cuba untuk mengaitkan kes itu dengan warisan seperti yang telah disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Sebagai amaran, warisan dengan tegas menafikan sekeras-kerasnya tuduhan dia tersebut dan menganggapnya ia sebagai satu fitnah politik melampau bagi tujuan untuk menjatuhkan reputasi warisan serta pemimpin-pemimpinnya, katanya dalam kenyataan media. Sebagai rakyat, kita hanya mengharapkan kebenaran akan menjadi juara. Namun pastinya kita berharap penafian yang dibuat itu merupakan satu kebenaran kerana ianya amat pahit untuk diterima jika ianya benar-benar berlaku. Mungkin juga ianya merupakan satu fitnah jahat yang cuba dicipta pihak tertentu demi memperlihatkan keburukan parti itu.
Tahniah warisan kerana memberi respon segera terhadap video yang tular demi mengelak sebarang persepsi berani kerana benar. Pihak berkuasa tahu apa yang perlu mereka lakukan. Jika ternyata ianya merupakan satu fitnah, pencipta dan penyebarnya wajib diambil tindakan yang sewajarnya. Fitnah tersebut terlalu berat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang bersama-sama membahaskan isu tentang kisah Ashabul Kahfi. Ia susulan perdebatan umum mengenai kisah berkenaan apabila Perdana Menteri mengungkapkan kisah itu ketika menyampaikan ucapan pada perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri JPM baru-baru ini. Dalam hantaran di Facebook, Perdana Menteri menghargai semua pihak yang menegakkan budaya wacana yang sihat, terbuka dan beradab. Kata beliau, perkara sedemikian juga seperti yang ditegaskan dalam Islam. Sekalung penghargaan kepada semua pihak yang bersama dalam perbahasan ini dengan menegak budaya wacana yang sihat, terbuka dan beradab seperti yang ditegaskan Islam, katanya dalam hantaran tersebut. Perdana Menteri turut berkongsi video berdurasi 4 minit 26 saat yang memaparkan perbahasan beberapa ilmuwan tempatan berhubung kisah Ashabul Kahfi. Terdahulu tular di media sosial, seorang penceramah terkenal dari Terengganu mengupas ucapan Anwar berkaitan 7 pemuda Ashabul Kahfi ketika menyampaikan ucapan pada perhimpunan bulanan JPM baru-baru ini. Perdana Menteri ketika ditanya mengenai isu itu turut menggesa semua pendakwah supaya tidak terburu-buru dan mengikut sentimen politik dalam mengupas sesuatu perkara atau isu. Perdana Menteri berkata sebagai seorang ilmuwan, mereka sepatutnya menyemak terlebih dahulu fakta sebelum membuat sebarang penjelasan kepada orang ramai. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar turut menasihati agamawan supaya bersikap cermat dan memelihara adab dalam menyampaikan dakwah. Pada masa sama, kata beliau, pendakwah juga perlu tawaduk dalam menyebarkan risalah agama agar tidak terjebak dengan penyakit takbur dengan ilmu yang dimiliki. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama turut menyeru umat Islam untuk sentiasa merujuk isu-isu dan permasalahan keagamaan kepada pihak berkuasa agama Islam seperti pejabat atau Jabatan Mufti Negeri-Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri yang berautoriti dalam perkara berkaitan. Sebarang ucapan dan ceramah yang berbau sentimen perpecahan dan kebencian sesama sendiri adalah perlu dihentikan, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata demikian mengulas tindakan mencemuh dan membuat tomahan terhadap seorang pemimpin negara yang disifatkan sebagai sesat serta jahil ketika membincangkan kisah Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi di dalam Al-Quran kepada penjawat awam baru-baru ini. Mengulas lanjut, Muhammad Naim turut meluahkan rasa kesal dengan kegopohan seorang pendakwah yang telah mengeluarkan bahasa kasar hingga membuat tomahan bahawa pemimpin negara sebagai sesat serta jahil. Hakikatnya, beliau menegaskan pemimpin negara itu tidak pun menyatakan para pemuda Ashabul Kahfi itu sebagai golongan tidak beriman. Sebaliknya, Muhammad Naim berkata pemimpin negara itu telah mempertegaskan keimanan Ashabul Kahfi dalam ucapannya. Jelas beliau, pemimpin negara dalam ucapannya mengajak penjawat awam mengambil iktibar dari kisah tersebut dan mengajak seluruh rakyat agar menjadi warga negara berprinsip selaras dasar kebenaran dan keadilan dalam kehidupan berpandukan keteguhan keyakinan pemuda Al-Kahfi itu. Malah huraian terhadap konteks peristiwa itu juga adalah tepat sebagaimana rujukan sumber-sumber tafsir dan tulisan ilmiah di mana kisah Ashabul Kahfi telah berlaku di zaman pemerintahan kaum Nasrani atau Kristian. Ia juga selari dengan penjelasan pejabat mufti wilayah persekutuan yang boleh dirujuk dalam Irsyad Al-Hadis siri ke-50. Kisah dan bilangan Ashabul Kahfi dikeluarkan pada April 2016 dan Bayan Linnas siri ke-286. Adakah Ashabul Kahfi beragama Kristian? Pada Disember 2023, katanya. Para pendakwah yang dihormati dan disegani, hayatilah nilai-nilai hikmah demi memelihara kemaslahatan perpaduan masyarakat yang berakhlak, bersatu padu dan sejahtera. Ikutlah resmi padi, semakin berisi, semakin merunduk. Tidak hilang bisa ular menyusur akar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Wallahu alam. Bak kata pepatah, berani kerana benar. Namun, ada juga sesetengah orang yang bijak pandai akan menunjukkan bahawa dirinya berani tetapi hakikatnya mereka tidak benar. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang terkenal dengan kenyataan-kenyataan sinis dan sindirannya yang tajam lagi pedas tampil dengan kenyataan memperli pihak berkuasa.
Beliau dengan sinis menggesa kerajaan menahan reman semua mereka yang memegang gelaran Tun, termasuk dirinya jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Kenyataan itu selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melancarkan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin yang juga bergelar Tun, yang kebetulan sekutu rapat Mahathir berhubung dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah. Saya bersetuju sepenuhnya bahawa Tun perlu disiasat jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat wang itu. Harta mereka harus disita. Tidak perlu mendapatkan bukti dokumentari tentang salah laku mereka. Syakwan sangka sahaja sudah memadai. Tun bukan sahaja perlu disiasat, mereka juga perlu direman sehingga mereka mendedahkan sumber wang mereka. Jika mereka tidak berbuat demikian, ia pasti kerana mereka mahu menyembunyikannya, katanya sinis pada hantaran di media sosial hari ini. Minggu lalu, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersial tinggi milik Daim dan keluarganya. Ini dilaporkan berlaku selepas bekas menteri itu enggan mematuhi permintaan SPRM untuk mendedahkan pegangan kewangannya dan keluarganya. Penyitaan itu dikaitkan dengan penyiasatan anti pengubahan wang haram yang bermula pada akhir Mei lalu mengenai transaksi korporat bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997. Urus niaga itu melibatkan syarikat senarai awam Renung Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM. Agensi anti rasuah itu juga dilaporkan sedang menyiasat perniagaan Daim dan bagaimana tokoh korporat itu memperolehi semua asetnya. Mahathir pada catatannya hari ini secara sinis berkata kononnya rasuah mesti dibanteras dengan apa cara sekalipun, melainkan Peguam Negara AG percaya tuduhan itu bermotifkan politik. Jika Peguam Negara berpendapat tuduhan itu berpunca daripada politik, adalah hak Peguam Negara untuk tidak meneruskan pendakwaan. Pasport patut dipulangkan, ini adalah hak AG. Mahkamah tidak boleh mempersoalkan keputusan Peguam Negara, tambahnya. Mahathir juga dipercayai merujuk keputusan Jabatan Peguam Negara untuk menarik balik tuduhan rasuah terhadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, antaranya atas sebab kebimbangan terhadap dakwaan penganiayaan politik. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu juga merujuk kepada anak didiknya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang dijatuhi hukuman sebat atas kesalahan rasuah. Malaysia benar-benar mengikut kedaulatan undang-undang. Malah pesalah pertama mesti menerima kuasa penuh kedaulatan undang-undang. Jika hukuman sebat adalah wajib, maka pesalah mesti disebat. Di Malaysia, undang-undang adalah tertinggi. Kita semua mesti mematuhinya, katanya. Pelik, kenyataan yang dikeluarkan ini adalah daripada bekas Perdana Menteri dan seorang negarawan. Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Rasanya sangat dangkal apabila beliau memeli kedaulatan undang-undang negara dengan cara sedemikian, terutamanya tentang kes Syed Saddiq setelah mahkamah menjatuhkan hukuman. Bagaimana mungkin semua Tun perlu disiasat dan didakwa hanya kerana beliau dan Tun Daim Zainuddin terpalit dengan isu ini? Adakah bermakna semua Tun terlibat dengan kerja-kerja mungkar? Kami yakin ramai antara Tun yang masih ada atau yang telah meninggal dunia merupakan negarawan yang sangat berjasa dan ikhlas dalam menjaga rakyat. Dalam nada sinis, kenapa perlu mengelabah semacam? SPRM menjalankan tugas mereka sebagaimana yang telah termaktub. Siasatan dilakukan berdasarkan laporan dan dakwaan dilakukan jika AG mendapatinya. Ianya wajar untuk didakwa. Usah dihina SPRM sedemikian rupa. Bukan seperti BPR yang dikawal beliau ketika mentadbir negara sebagaimana yang dilaporkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1999. Terjawablah persoalan rakyat kenapa Tun Dr. Mahathir tidak mahu melihat Anwar menjadi Perdana Menteri. Langkah Sheraton bukti yang tidak dapat dinafikan. Semakin jelas juga punca Anwar dipecat pada 1998 bukan kerana liwat atau salah guna kuasa, tetapi ada motif jahat di sebaliknya. Rakyat amat memahaminya dan ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.